Hello kawan, nama saya Tana dan selamat datang kepada channel saya. Jika anda suka apa yang anda dengar dan lihat, tolong hit butang subscribe button di bawah sana. So jom kita mula video ini. Video ini adalah video berkenaan Mazda 1.5 2020. So jom kita mula dengan review ini. Mazda 1.5 2020. Apakah kenderaan ini? Now, walaupun kenderaan ini adalah agak mahal dan ini adalah benda pertama yang orang akan sebut bila lihat kenapa tak kita beli Almera, kenapa tak kita beli Vios, kenapa tak kita beli City? Sebab dia lebih besar. Ini adalah agak kecil. Betul, memang kecil. Ruang belakang dia agak sempit. Betul, ruang dia agak sempit. Betul, kerusi dia agak tak comfortable sebab dia agak condong menegak. So yang duduk belakang tu kena duduk menegak sikit. Betul, betul, pintu dia agak tidak besar dan tak senang untuk masuk. Tepat sekali. Dan memang betul bahawa boot belakang dia agak kecil, hanya 200 lebih liter sahaja. Memang kecil. Dan betul untuk letak barang di bawah ni agak susah sebab dia agak dalam. Betul, memang betul, memang tepat. Memang tepat bahawa kenderaan ni adalah tidak praktikal. Tetapi anda kena faham apakah konsep, kenapakah mereka membuat kenderaan ini. Kenderaan ini bukan dibuat sebagai sebuah kenderaan yang akan menentang apa nama dia ni, City dengan Vios. Ini dibuat sebagai, I would say, agak-agak macam Myvi sikit. Sebab kenapa? Nampak tu kecil, comel, ada ciri-ciri yang agak different. Kenapa kita nak beli kereta yang sama dengan semua orang bila kita boleh beli kenderaan yang agak berbeza? Dan inilah Mazda 2. Saya bawa kenderaan ni dah dekat setengah hari. Saya bawa keliling Genting, keliling Janda Baik. Cuba fikir apakah konsep video ini. Kenapakah saya akan membeli Mazda 2? Dan bila saya nak buat video, saya tiba-tiba terdiam pula. Agak pelik saya terdiam. Sebab saya bawa kat Janda Baik, handling dia cukup baik. Saya pergi in the corners, kiri ke kanan. Dan anda boleh rasa dia punya G-Vectoring mengambil kuasa, mengambil alih daripada saya. Sebab dia akan downshift sikit, engine dia akan bertukar dia punya RPM. Dan bagaimana dia menjunam kepada corner tersebut memang baik. Walaupun ni bukan hot hatch, walaupun dia bukan kereta yang berkelas tinggi, dia bukan high power macam GTI, dia hanya 114 horsepower dengan 149 Nm torque, tetapi the handling you get memang special. So handling is great, tapi bagaimanakah keadaan di dalam kenderaan ni? Jom kita lihat. Let's do this. So, mula-mula kita nak masuk kenderaan ini, anda akan lihat ada butang di sini. Tekan butang ni, dia akan unlock dan kita boleh masuk ke dalam kenderaan ini. First thing, I memang benci kapet dia. Kapet dia ni ada juga dalam Mazda 3 dan dia dah bawa kepada Mazda 2, and I memang benci kapet ni. Now, jika anda perasan tadi kat luar tu bunyi kuat. I buka again buka bawa kamu. Nampak tak bunyi dia agak kuat sebab bunyi udara, bunyi angin yang agak kencang. Tapi dalam ni nampak tak, memang senyap. So soundproofing dalam Mazda 2 ni agak baik, memang baik. So let's start with how to start the car. So start the car, kita ada butang start sini, tekan di sana dan dia akan start. Dan tekan reverse, dia akan reverse. So gear shift dia, sekejap kita akan cuba go against, kita akan cuba meneliti dia punya sistem dalam kenderaan ini. So ini adalah steering, obviously steering dia adalah steering 3 spoke.
Sekejap I tukar angle kejap. So steering dia adalah tiga stroke. Dia ada butang di sini untuk volume up and down. Dia ada butang info, call, and call accept. Now agak plain. Yes, betul. Steering dia agak plain. Meter dia pun agak plain. Nampak tak? Dia ada satu tachometer, speed di bawah sana, dan di sini ada benda-benda seperti berapakah penggunaan petrol dia, cuaca di luar, dan juga dia gear dia P, D atau D1 misalnya. Sini ada mileage, dan that's all. It's a very simple car. Dan orang mungkin berfikir, wow, agak ringkas kan? Kenapa ringkas walaupun dia mahal? Dan ini yang anda kena faham. Dia punya language dia punya bahasa dia. Bahasa Mazda adalah agak berlainan. Simple is more. Dan anda kena faham bayangkan So ini adalah ruang di mana, ini adalah angle di mana saya akan melihat kenderaan ini. Jika saya menoleh ke kiri dan ke kanan, okey, kejap ke kiri, kanan, anda akan rasa bahawa semuanya agak simple and plain. Tapi semua benda dalam kenderaan ini adalah direka dengan functionality. Misalnya, jikalau ini adalah aras mata I, bila I toleh ke kiri, anda akan rasa, nampak tak kat sini? So ini adalah windshield, and ini adalah screen dia. Mazda selalu membuat dia punya display ni agak sedikit lowered compared to dia punya windscreen, supaya tak akan block anda punya visibility. Dan ini adalah satu ciri yang baik, sebab bila anda bawa kereta ni, anda tak rasa pun ini adalah menghalang anda pada buat kerja anda, iaitu memandu. Memandu adalah kerja anda, bukan melihat benda di situ. So again, I'm a fan. Dia punya dashboard dia, kalau anda lihat sekejap lagi ini adalah warna biru sebenarnya. Ini adalah warna hitam. Dan again, kalau anda lihat sini, dia adalah soft touch. Memang lembut. Memang lembut, dan dia akan, nampak tu, dia memang lembut. Okay, ini adalah keras. Aircon vent dia ada di sini, dan cara dia membukanya ialah simple. Dia adalah, misalnya katakan nak buka angin ke kiri, ke kanan, dia akan tutup. Ini adalah di manakah anda nak menghalakan aircon anda. And it's simple. Nak anda kira, there's 1, 2 dan 3. Saya nampak kan? Mana keempatnya? Keempatnya tersembunyi di sini. Yes, ini adalah also aircon vent. Ke kiri, ke kanan, atas dan bawah. So again, language of the bahasa design dia agak complete, agak padat. Mereka cuba membuat kenderaan ni agak simple and beautiful. Keunggulan design dia juga ada di sini. Misalnya, ini adalah, for example, ini adalah plastik yang keras. Okay, no issue. Bila ke bawah, ini adalah almost fabric macam Alcantara, and it's comfortable. So bila tangan anda kat sini, tangan anda akan kena di sebelah kanan sini, dan rasa lembut bila anda tersentuh bahagian sini. Bawah sini pula, ini adalah agak lembut. Bukan very lembut, bila dia a bit more softer compared to ini. Ini adalah kasar, ini adalah agak lembut. So semua ini adalah dibuat dengan satu, how do I say, pemikiran yang terbuka untuk melihat apakah user experience pemandu ini. Dia bukan dibuat untuk manakah yang murah, dia bukan dibuat untuk meneliti apakah yang akan menjual, tapi apakah yang membuat pemandu ini rasa selesa untuk jangka lama. And ini adalah agak susah untuk menjual sebuah kenderaan, sebab bila bawa kenderaan kita bawa dalam city nampak canggih, nampak anggun, nampak lawa. Tapi bila pakai untuk jangka lama yang panjang, rasa how nice kalau benda ni ada di situ. Saya rasa itulah yang Mazda cuba buat. Misalnya even the dial kat sini, senang je.
Ini adalah untuk mana hal laju udara anda, beranda, atas dan bawah, kaki atau heater. Ini adalah untuk angin, and ini untuk circulation, off or on, dan ini adalah untuk temperature. Simple, it works perfectly fine. Di bawah sini kita ada untuk Android Auto, dan jikalau anda komplain, katakan ini adalah Android Auto atau ini adalah dia punya infotainment system, dan di bawah sini adalah control dia. Untuk control dia, anda boleh pusing, tekan kiri, tekan kanan, bawah dan atas, dan tekan home misalnya. So misalnya I kat sini, I kan boleh pergi katakan pada communication, masuk, and kita boleh pergi contacts and all that lah. Tapi I rasa semua sistem dalam semua kenderaan, semua kereta tidak berfungsi dengan sebaiknya, sebab dia dibuat oleh company kenderaan yang mungkin bukan pakar dalam navigasi menu. And that's why I feel jikalau pembuat kereta memberi Android Auto, untuk I is perfect. Kenderaan ni memang ada Android Auto. So misalnya ini adalah phone saya. Okay, so kalau I plug in my phone, kejap saya tukar kamera. So I plug in my phone, dan anda akan tengok kat sini, dia akan pergi kepada Android Auto, dan itu saja saya perlukan, Android Auto. Sebab kalau ada Android Auto, cukup untuk I buat apa yang saya perlukan. Okay, I nak pergi navigation, atau misalnya again saya akan pakai ni, I boleh pergi kepada I punya lagu Spotify misalnya, tekan and main lagu I. Okay, so kalau infotainment system dalam kenderaan tersebut ada Android Auto, untuk I it's complete. So far I bawa kenderaan ni dekat jalan baik, tak pernah I pakai dia punya sport mode dia. Ini ada sport mode, I belum pakai lagi. Tapi so far tanpa sport mode pun I'm quite happy lah, you know. Tak ada masalah untuk overtake, tak ada masalah untuk pandu dengan agak nakal. Okay, apa lagi kena bayangkan, ini adalah dia punya glove paman dia. Okay, nah kalau I buka ni jatuh. Tapi perasan I tekan sini, ada klik. Again saya buka dia ada klik. So dia tak bergoyang bila dah klik dah, and tolak balik dia akan buka balik. So benda-benda ni adalah benda-benda kecil. Walaupun kecil, it makes sense. It makes sense yang dia, it feels like dia ada fikir pasal konsep design. Again, saya rasa siapa-siapa yang bukan peminat Mazda tidak akan membeli kenderaan ini, sebab ini adalah kenderaan untuk mereka yang minat Mazda, faham Mazda. Mereka boleh katakan, wow, I tak mampu nak beli Mazda 3 atau Mazda 5, Mazda 6. Tapi ini adalah cukup unik sebab handling dia is perfect, well balanced. Bawa kenderaan ni agak tight, it's fun, tapi tak practical sebab tak cukup besar. Boot dia tak besar, belakang seat belakang dia tak besar. Dan satu lagi yang saya betul-betul benci pasal kenderaan ni, sound dia. Dengar sound dia tak cukup bass atau tak cukup treble, tak tahulah, tapi sound dia tak feel complete. Saya rasa Proton pun boleh buat sound yang lebih elok lah. So sound system kenderaan ni tak begitu sedap. Mungkin anda kena ubah bila anda dapat kenderaan ni jika anda beli. Tapi selain itu, it's a perfectly good car, you know. Semuanya bekerja. Benda-benda yang kecil yang anda akan perasan, misalnya baru I perasan kejap okay, now ini adalah indicator untuk dia punya parking brake, nampak tu. Tapi kalau I focus closely, dalam sini ada banyak lagi indicator. I cuba tengok kejap okay. Mungkin anda tak boleh nampak, tapi I boleh baca kejap sorry okay. I nampak ini kata DPF, ini kata ABS, ini dia kata dia punya I think check engine. So semua dial dia memang it's here, ada sini, cuma tak nampak pada mata kita, and it's hidden. So these are the things yang kita akan rasa bye-bye. Less is more. Zen. No?
filosofi Jepun, bahawa semuanya cukup, memadai and complete. Power dia pun bukan terlalu banyak, terlalu sikit, semuanya memadai. Saya rasa ini adalah video yang agak susah untuk I buat review, sebab semua kenderaan ni adalah untuk memadai keperluan seseorang, bukan untuk melangkaui expectation seseorang. Bukan dibuat untuk buat kita ni lebih daripada normal. Dia just perfectly balanced car. Semuanya senyap, semuanya bekerja, semuanya senang dipakai. Harganya mahal. Tak tahulah. Apakah pendapat anda? Would you pay a car yang misalnya semuanya perfect, tak ada kecacatan, tak ada benda yang terbuka, tak ada benda yang sharp, tak ada benda yang kurang butang ini, kurang butang tu, semuanya complete, tapi harganya mahal? Tak tahulah. Let me know.